Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azim Azad bin Muhammad Johari. Nombor kad matrik saya C23B0810. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tugasan subjek Kebudayaan dan Tamadun Melayu yang bertajuk Konsep Identiti dan Jati Diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Isu yang saya pilih ialah isu agama. Pengenalan. Islam dan etnik Melayu mempunyai hubungan yang erat di Malaysia. Ini diakui oleh kebanyakan sarjana yang mengkaji pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Islam dalam kalangan masyarakat Melayu Malaysia. Keunikan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa tidak menjejaskan pemekasan nilai-nilai Islam dalam semua bidang kehidupan khususnya terhadap umat Islam. Terdapat pengkaji sosial yang mendakwa bahawa proses pemekasan Islam dalam kalangan masyarakat Melayu bukan sahaja berlaku semenjak kemerdekaan 1957, malah lebih awal daripada itu, iaitu apabila Islam mula bertapak di tanah Melayu. Isu jati diri merupakan isu yang agak kompleks untuk dibincangkan memandangkan ia terdiri daripada negara yang memiliki rakyat yang berbilang kaum, agama, budaya dan resat. Malaysia tidak mengamalkan dasar asimilasi yang meleburkan keturunan bangsa dan budaya kaum pendatang. Namun, kepelbagaian bangsa budaya ini tidak menjadi sesuatu yang melebarkan jurang dalam kalangan masyarakatnya. Penyataan masalah. Pada masa kini, pelbagai golongan manusia terutamanya mereka yang beragama Islam telah kurang jati diri terhadap agama Islam disebabkan peralihan masa dan perubahan zaman yang menjadikan golongan masyarakat terutamanya remaja mudah terpesong dan terlalu mengikut budaya barat yang negatif. Antara masalah yang lain ialah pengaruh media sosial. Penggunaan media sosial dan teknologi maklumat dapat mempercepatkan penyebaran idea dan pandangan yang mungkin bercanggah dengan nilai agama tradisional. Ini boleh mempengaruhi pandangan dan amalan agama dalam masyarakat Melayu. Ini kerana mereka mudah terdedah dengan media sosial kerana semua maklumat boleh didapati hanya di hujung jari. Persoalan kajian. Terdapat 7. Yang pertama, bagaimanakah perubahan sosial dan globalisasi mempengaruhi identiti agama Melayu? Yang kedua, bagaimanakah jati diri agama Melayu dikekalkan dalam konteks pluralisme agama? Yang ketiga, bagaimana media sosial mempengaruhi kefahaman agama dan jati diri Melayu? Yang keempat, apakah kesan peralihan nilai keluarga terhadap identiti agama? Yang kelima, bagaimanakah pemuda Melayu menyahut cabaran pemodenan dalam konteks agama? Yang keenam, bagaimana faktor ekonomi dan pendidikan mempengaruhi identiti keagamaan Melayu? Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa strategi yang efektif untuk mempromosikan pemahaman keagamaan yang toleransi dalam masyarakat Melayu? Objektif kajian terdapat 3. Yang pertama, mengenal pasti perubahan dalam nilai keagamaan Islam dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Yang kedua, menganalisis kesan globalisasi dan pemodenan yang merubah masyarakat beragama Islam pada masa kini. Yang ketiga, mendokumentasikan cabaran kepada amalan keagamaan Islam kepada masyarakat Melayu. Batasan kajian. Kumpulan umur atau generasi tertentu antara batasan kajian dalam kajian ini. Penyelidikan boleh menumpukan pada satu kumpulan umur atau generasi tertentu seperti orang Melayu muda atau generasi yang lebih tua untuk meneroka perbezaan dalam amalan dan pemahaman agama. Kemudian, pengaruh media sosial antara sebab jati diri sesetengah masyarakat Melayu berkurang. Penyelidikan boleh memberi tumpuan kepada pengaruh media sosial terhadap identiti agama, menyiasat bagaimana platform ini mempengaruhi persepsi dan tingkah laku agama orang Melayu. Selain itu, faktor jantina juga antara boleh dijadikan batasan kajian. Penyelidikan boleh mempertimbangkan perbezaan identiti agama antara lelaki dan wanita Melayu, serta bagaimana faktor jantina mempengaruhi amalan dan pemahaman agama. Metodologi kajian.
Kajian ini bersifat kualitatif yang melibatkan kaedah perpustakaan dan dalam talian. Kaedah perpustakaan dilakukan melalui proses pengumpulan data dan maklumat yang sedia ada dan sesuai dengan kajian pengkaji, antaranya artikel, jurnal, tesis, buku dan kertas serta dalam talian yang berkaitan dengan isu kurangnya pengetahuan agama Islam dalam kalangan masyarakat Melayu Malaysia pada hari ini. Kaedah dalam talian pula melibatkan pencarian maklumat melalui laman sesawang yang rasmi. Pengkaji juga menggunakan kaedah ini bagi memperoleh maklumat yang berkaitan dengan kajian yang sedang dilaksanakan oleh pengkaji. Analisis kajian terdapat 7. Yang pertama, perubahan sosial dan globalisasi mempengaruhi identiti agama Melayu, iaitu kesan globalisasi dan pemodenan terhadap pegangan dan amalan agama masyarakat Melayu pada masa kini. Pelbagai maklumat mudah untuk didapati, yang positif maupun yang negatif. Apabila seseorang meningkat usia ke peringkat remaja, pelbagai perkara yang mereka ingin cuba mengikut kehendak mereka untuk mengambil ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang merugikan. Yang kedua, jati diri agama Melayu dikekalkan dalam konteks pluralisme, iaitu pluraliti dan kepelbagaian budaya adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Kita boleh melihat dan mempelajari budaya dengan mudah. Budaya termasuk dalam setiap aktiviti harian kita, adalah termasuk dalam amanah. Tujuan pengajaran Islam itu sendiri bukan sahaja mengisi fikiran manusia untuk taat dan setia beribadah kepada Allah. Yang ketiga, media sosial mempengaruhi kefahaman agama dan jati diri Melayu. Penggunaan media sosial yang keterlaluan menjadikan generasi muda, terutamanya pelajar yang mempunyai pemikiran kurang matang, leka dan alpah sehingga memberi impak negatif terhadap perkembangan akademiknya. Penggunaan media sosial yang boleh diakses menggunakan telefon pintar yang semakin berkembang pesat semestinya memudahkan penggunaannya. Yang keempat, kesan peralihan nilai keluarga terhadap identiti agama. Bagi orang Islam, halal merupakan satu tuntutan agama, tetapi tidak menjadikan pengambilan halal sebagai satu ritual yang menghalang orang bukan Islam untuk berakulturasi menggunakannya. Bahkan ia bersifat terbuka dan tiada halangan bagi orang bukan Islam untuk mengusahakan produk halal, asalkan menepati prosedur halal yang ditetapkan. Yang kelima, pemuda Melayu menyahut cabaran pemodenan dalam konteks agama. Pemuda Melayu di antara hampir semua pelajar sekolah. Pendidik bermula dari rumah adalah frasa yang menjadi polemik golongan ibu bapa hari ini kerana anak-anak merupakan cerminan sifat dan ragam ibu dan bapa di rumah. Oleh itu, ibu dan bapa telah dipertanggungjawabkan dengan mendidik anak-anak dengan tauladan yang terbaik. Yang keenam, faktor ekonomi dan pendidikan mempengaruhi identiti keagamaan Melayu. Institusi pendidikan seperti sekolah merupakan tunas pembentukan masyarakat kerana asas kemahiran manusia seperti membaca, mengira dan menulis dipraktikkan dengan ilmu-ilmu lain. Justru sekolah memerlukan peraturan supaya para pelajar patuh dan mudah untuk diuruskan kerana jumlah murid lebih ramai berbanding guru. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, strategi yang efektif untuk mempromosikan pemahaman keagamaan yang toleransi dalam masyarakat Melayu. Menggunakan aplikasi khusus yang fokus pada pembelajaran Islam, termasuk aplikasi untuk membaca Al-Quran, hadis, tafsir serta aplikasi yang memfasilitasikan belajar doa dan ibadah. Aplikasi yang berunsurkan Islamik dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan siswa akses mudah dan cepat dalam memahami dan mendalami ajaran Islam. Kesimpulan, maka kita perlu sedar bahawa agama Islam merupakan agama yang sempurna dari segala aspek. Apabila agama Islam dipelihara secara automatik, ia akan mengubah jati diri seseorang menjadi lebih baik. Pada masa yang sama, pendidik dapat meningkatkan jati diri untuk berbakti kepada rakyat sekeliling dan menyebarkan ilmu agama Islam yang terus dipelajari. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan jati diri di era kemodenan ini.
Sekian, terima kasih.